Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatukum bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kita panjat pada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala masih lagi kurniakan kepada kita dengan limpahan rahmat dan nikmatnya. Masih lagi dikekalkan dengan nikmat hidup dan nikmat sihat. Masih lagi juga dikekalkan dengan nikmat yang terbesar dalam hidup ini yang dipanggil sebagai nikmat Islam dan iman. Dan yang paling penting, Allah Ta'ala masih lagi juga mengekalkan kepada kita di antara nikmat yang kita patut sangat-sangat syukuri, iaitu nikmat keberadaan, kesihatan dan kemampuan berada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak pada kali ini. Sedang penonton Facebook Live Majlis Agama Islam Selangor, tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia, tuan-tuan guru, para sayyidah, muslimin dan muslimat yang mati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersama dengan saya pada hari ini, kita akan bincangkan secara santai satu tajuk yang dipanggil sebagai suci harta, bersih jiwa. Macam mana nak suci harta ni? Kena diguna sabun ke? Jiwa tu nak jadi elok tu macam mana? Jadi ringkasnya, jiwa yang bersih itu akan datangnya daripada salah satunya daripada sucinya harta. Bertepatan kita berada dalam bulan Ramadan pada kali ini. Saya selalu gunakan tema ini dalam bulan Ramadan, jangan kita lupa. Kita kena guna satu perkataan yang boleh membantu kita untuk memanfaatkan bulan Ramadan. Apa dia? Ambil kesempatan. Kita kena ambil kesempatan. Bukan ambil kesempatan untuk perkara buruk, ambil kesempatan untuk perkara baik. Di samping kita melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, solatnya tidak ditinggal, puasanya tidak ditinggal, kan? Tambah pula dengan amalan-amalan sunat, seperti mana solat tarawih yang tidak ditinggal hingga pada malam ini. Kita tak tinggal lagi solat tarawih, alhamdulillah. Dengan sedekahnya yang tidak ditinggal, dengan melaksanakan tanggungjawab yang tidak ditinggal, semuanya kita ambil kesempatan. Pada masa yang sama juga, kita ambil kesempatan bulan Ramadan ini, yang bulan ini terlalu banyaknya amal ibadah yang dibuat, sehingga kan terlalu sedikit maksiat yang dibuat oleh umat Islam. Seperti mana yang dibahaskan oleh para ulama, kita ambil kesempatan untuk membentuk peribadi kita. Kita nak bersihkan jiwa kita. Di antara cara nak bersihkan jiwa kita ini, iaitu kita kena sucikan harta kita. Banyak caranya tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat sekalian. Kalau nak cerita semua ni tak cukup masa ni. Produser pun tengok saya lain macam je. Kan? Jangan panjang-panjang ceramah, dia kata. Tiba-tiba terus keluar iklan nanti kan. Ni baru dalam Facebook ya, kalau dalam TV tak tahu macam mana rupa ya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, muslimin muslimat yang mati Allah sekalian. Di antara kaedah untuk menyucikan harta, menyucikan jiwa ini, membersihkan jiwa, kita kena sucikan harta kita. Ada dua topik yang kita akan bincangkan, dua subtopik yang kita akan bincangkan dalam tajuk ini, iaitu satu, kita ingin menyucikan harta kita daripada harta yang haram. Itu yang pertama. Bila kita dah sucikan harta kita yang haram, kita nak bersihkan pula harta yang halal. Nampak? Kenapa harta haram disucikan, harta halal dibersihkan? Ini yang nak bagi tahu ni. Sebelum saya pergi dengan lebih jauh, jangan lupa tuan-tuan dan perempuan, jari tu jangan duk type komen je. Apalah kiranya kalau di-share channel ni, di-like. Nampak? Lepas tu selain like tu, share dan like. Itulah yang penting sekalipun. Kalau nak bagi yang love-love tu ikut sukalah. Penting share dengan like tu. Penting tuan-tuan. Supaya kita dapat kongsi-kongsi apa yang ada. Saya pun tak nak mengajar hari ni, nak berkongsi je apa yang ada pada hari ni. Tuan.
Jadi harta kita ni, tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat untuk sekalian, kita kena sucikan dia. Kena sucikan dia. Yang pertama sekali, kita kena pastikan harta kita ni datang daripada sumber apa. Itu yang pertama. Tu kalau cerita berharta lah, datang daripada sumber apa. Yang kedua, belanja ke mana. Datang daripada sumber apa? Pastinya datang daripada sumber yang halal. Kalau kerjanya halal, maka rezekinya insya-Allah akan halal. Kalau kerjanya haram, rezekinya juga jadi haram. Tapi jangan selesa sangat. Kadang-kadang kerjanya halal, rezekinya halal, rezeki yang halal itu pula boleh bertukar menjadi haram. Kan? Macam mana boleh bertukar? Sebab dicampurkan dengan rezeki-rezeki yang haram. Wa iyyazubillah min zalik. Kita minta banyak dengan Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kekuatan supaya kita sentiasa mencari yang halal. Kenapa kena cari yang halal? Mencari yang halal itu fardu. Mencari yang halal itu wajib. Apabila ada yang halal, maka kita tidak perlu lagi yang haram. Sebab apa yang haram itu boleh diambil? Apabila memiliki syarat-syarat yang telah ditetapkan secara ketat oleh para ulama', terutama sekali ketika kita mengalami keadaan darurat. Selagi tak darurat, tak boleh. Darurat tu pula bukan suka-suka sewenang-wenangnya nak boleh kata darurat. Tidak. Ada banyak syarat-syaratnya yang perlu dipenuhi. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat untuk sekalian. Ya, mencari rezeki yang halal itu merupakan kewajipan kepada kita semua. Allah Ta'ala firman dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik, yakni yang halal, yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadah kepadanya. Jadi nak jadikan cerita, tugas kita ni beribadah kepada Allah. Jadi bila mana kita beribadah dengan Allah, maksudnya kita kena taat segala perintah Allah. Kita kena buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Yang baik kita buat, yang buruk kita tinggalkan. Sebagai tanda taatnya kita kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala juga perintahkan kepada kita, makanlah benda yang baik-baik. Jangan makan benda yang tak baik. Ni, benda yang tak baik kita tahulah, benda-benda haram. Itu pun kena kuliah lain kot. Panjang sangat cerita bab makan tu. Ni pula bulan Ramadan ni Kang, jangan ada yang termakan. Tu gurau tuan-tuan. Takkan termakan dah 20 hari puasa. Tu ceritanya. Nampak? Jadi, makan benda-benda yang baik. Maksudnya makan benda-benda yang halal, benda-benda yang bermanfaat. Bukan sahaja benda tu baik, tetapi makanan yang kita nak makan itu juga datangnya daripada urusan ataupun aktiviti yang baik. Saya makan ayam goreng, Ustaz. Salah ke? Tak salah, ayam goreng halal. Tapi kalau ayam goreng tu dicuri, dia jadi haram. Gitu keadaannya. Diambil tanpa izin. Makan buah pelam, Ustaz. Salah ke? Salah makan buah pelam. Kalau makan siang hari bulan Ramadan. Contoh. Tu. Itu cerita bab batal puasa lah. Tapi kalau dia ambil buah pelam itu tanpa izin empunya pokok pelam tadi, maka dia tidak jadi makanan yang memang zahirnya halal. Tetapi adakah cara perjalanan untuk mendapatkan yang halal itu halal? Itu juga perlu dititik beratkan. Nampak? Jadi, mencari rezeki yang halal itu adalah kewajipan kepada kita semua. Dan kita juga diajar supaya dapat mencari rezeki dan memakan makanan daripada sumber yang halal. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebuah hadis yang sahih dalam riwayat Muslim. Dalam Sahih Muslim, hadis bilangan tidak silap hadis yang ke-1015. Ya. Dalam hadis ini, mafhum daripada hadis ini bahawa mengatakan bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala maha baik dan hanya menerima yang baik. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk melakukan perintah yang disampaikan kepada para nabi. Kemudian beliau membaca firman Allah, wahai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan-makanan yang baik dan kerjakanlah amalan yang soleh. Dan Allah Ta'ala firman lagi, wahai orang-orang beriman, makanlah dari makanan yang baik, yang kafir tu lama.
tubuhnya diliputi dengan debu, lagi kusut rambutnya, dia pun menadah tangan ke langit dan berdoa, wahai Tuhanku, ya Rabb, ya Rabb. Wahai Tuhanku. Akan tetapi orang yang berjalan jauh tadi bermusafir, tu yang berdoa kepada Tuhannya, ya, sambil dia berdoa dalam keadaan dia itu sulit dalam musafir tadi, dia berdoa sedangkan makanannya itu haram, minumannya juga haram, dan ia diberi makan daripada makanan yang haram, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Fa anna yustajabulah. Rasulullah sebut, maksudnya kalau kita beramal soleh macam mana sekalipun, tapi kalau sumber makanan kita daripada yang haram, maka bagaimana ibadah kita nak diterima oleh Allah? Sebab itu ada ulama menyebut bahawa bila mana kita makan makanan yang haram, dia mempengaruhi sifat buruk dalam diri kita. Sifat buruk tu akan terselah dalam diri kita. Sebab tu kita kena makan makanan yang halal. Carilah sumber yang halal. Tu, makan dengan adabnya, membaca bismillah, mengikut seperti mana yang disunahkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita dapat daripada sumber yang haram, dia makan daripada sumber yang haram, kita belanjakan sumber yang haram untuk manfaat kita, maka bagaimana ibadah kita akan diterima oleh Allah? Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, renung-renungkan. Bagaimana nak terima? Tapi ada pula orang tanya saya, nakal pula soalan dia. Dia tanya, Ustaz, kalau dapat duit haram Ustaz, kita tak boleh makan kan Ustaz? Tak boleh guna untuk beli makanan, minuman semua. Haram kan Ustaz? Betul. Tapi kan Ustaz, saya tak guna Ustaz duit tu untuk makan minum. Saya guna untuk beli motosikal, beli kereta, beli baju, beli kasut. Boleh ke Ustaz? Haram juga. Sebab rezeki yang haram tidak boleh dibelanjakan untuk manfaat diri sendiri. Tapi boleh juga dibelanjakan untuk masalah ammah, untuk masalah umat Islam. Itu boleh. Nanti kita cerita kejap lagi ni. Nampak? Jadi untuk diri sendiri tak boleh. Haram hukumnya. Jadi sebab itu dalam kita membentuk peribadi kita, diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala duduk dalam bulan Ramadan yang mulia ini, yang dipanggil sebagai Ramadan Karim. Bulan Ramadan yang diberkati oleh Allah Ta'ala ini, ataupun yang dipanggil sebagai Ramadan Al-Mubarak. Kita bentuk diri kita. Daripada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara. Kita semak balik aktiviti-aktiviti kita. Kita tengok balik amalan-amalan kita. Kan? Kita tinggalkan apa yang buruk pada diri kita. Kita cuba buat benda yang baik. Cuba buat. Dan pada masa yang sama, dalam bulan yang penuh keberkatan ini, kita menadah tangan kepada Allah Ta'ala. Meminta agar Allah Ta'ala membantu kita supaya dapat melakukan perkara-perkara yang baik. Dan dapat meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Ini kita minta dengan Allah Ta'ala banyak-banyak. Jadi apa contoh-contohnya pula aktiviti-aktiviti yang menyebabkan hasil harta kita itu jadi haram? Ni tuan-tuan. Tak kisahlah kita kerja sendiri ke, Allahumma salli ala Muhammad, kita kerja makan gaji ke, kita dapat gaji ke, kita dapat allowance ke, kita dapat upah ke, kita dapat apa lagi? Allowance, gaji, upah. Itulah dia, lebih kurang. Keuntungan perniagaan ke apa ke, kenalah melalui jalan yang halal. Kalau perniagaan tu kita dah tahu dah, wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli. Jual belilah ikut apa pun. Ikut seperti mana ditetapkan oleh hukum syarak. Kemudian Allah Ta'ala mengharamkan riba. Riba salah satu. Riba salah satu. Hati-hati tuan-tuan, riba ni benda-benda tambahan di dalam urus niaga, lagi-lagi hutang tuan-tuan. Ni kadang-kadang kita sendiri kat rumah pun boleh buat hutang riba. Boleh buat hutang riba. Seorang kat rumah, kawan datang, Mat, pinjam motor Mat. Pakai lah. Contohnya, pakai motor ni. Lepas tu dia pesan, jaga elok-elok motor. Itu tak apalah. Nanti jangan lupa isi penuh minyak. Full tank. Sedangkan kawan yang pinjam motor tu, minyaknya tu tinggal sikit. Ataupun minyak tinggal separuh minyak. Pulang kena minyak penuh.
dalam akad pinjaman tadi. Nampak? Bukan dia suruh minta tolong isikan minyak, bagi duit, tu cerita lain. Dalam akad tadi, akad pinjam, jaga elok-elok. Lepas tu pastikan nanti sebelum pulang, minyak bagi penuh. Kawan yang pinjam ni kata, yalah, insyaAllah. Sebab apa? Dia berfikir bahawa orang dah bagi pinjam, kita kena balas budi lah. Itu ceritanya. Tapi dalam akad pinjaman begitu, maka hukumnya apa? Riba, tuan-tuan. Kalau pinjam minyak ni setengah, setengah lah juga pulangnya. Melainkan tak ada dalam akad pinjaman tadi. Jaga elok-elok. Dia pun pandai jaga elok-elok tu kan. Motor tadi, pulang tu cuci elok-elok motor tu kan. Sebab bagi pinjam kan, kita pun yalah ada masalah, kenderaan problem dan sebagainya. Jadi kita pinjam kawan kita, jaga elok-elok. Lepas tu kita pun nak balas budi, kita pun isi minyak. Dia tak pun tak suruh isi pun, tapi kita isi. Maksudnya tak ada dalam akad tadi. Nak cerita tu dalam akad tadi, adanya riba. Ni tuan. Oh, riba. Judi. Ni pun satu hal lagi. Berjudi. Pertaruhan. Kadang-kadang simple je. Main badminton dengan kawan. Main badminton. Okey, siapa kalah ni bayar duit kot. Tu macam judi, tuan-tuan. Hati-hati. Jangan terlibat. Jangan cakap judi tu main teruk, beli ni, tu main nombor je. Jangan. Banyak, tuan-tuan. Apa-apa aktiviti. Sebab tu kita kena faham. Tak faham, kita kena belajar pelan-pelan. Tak apa. Saya pun tak semestinya betul. Kalau silap, minta dibetulkan. Tapi nak jadikan cerita, kita kena jaga diri kita. Sentiasa bersikap berhati-hati dalam setiap aktiviti supaya kita tidak terjerumus di dalam sebarang aktiviti-aktiviti haram mahupun syubhah. Ni nampak tuan-tuan. Tu, seterusnya apa lagi? Hasil penipuan. Menipu orang pula dia. La ilaha illallah. Menipu pula. Contoh, jadi apa? Jadi scammer. Nampak? Sekarang ni musim-musim scammer ni. Saya pun tak pasti kenapa scammer ni boleh ramai sangat. Dia pun cari duit kot imbuhan tambahan nak raya. Maklumlah, tak dapat bonus. Tak dapat bonus. Yang tertentu dapat bonus. Insan-insan terpilih saja. Nampak tuan-tuan Okey. Tuan-tuan jangan tanya saya macam mana keadaan tuan-tuan Okey, tuan. Jadi nak jadikan cerita hasil penipuan. Menipu. Jual barang. Barang tak ada. Duit dah dapat. Barang tak sampai. Call tak angkat. Terus blok. Itu menipu. Itu dalam jual beli lah. Biasanya menipu ni kita akan terbayang. Menipu duit ni jual beli lah. Tapi apa-apa saja aktiviti-aktiviti yang mendatangkan hasil pendapatan kepada kita daripada hasil penipuan, maka hukumnya haram. Mencuri. Ni cerita tadi dah. Buah pelam tadi, ayam tadi mencuri tu kan. Tahu. Ambil tanpa izin tu mencuri lah tu. Tapi jangan guna pula satu keadaan. Ada orang tanya dengan saya, Ustaz, saya ada ambil barang orang tu. Tapi orang tu tak bagi izin. Saya pula wakil bagi izin untuk orang tu. Agak-agak halal tak? Macam mana soalan kau ni? Aku pun jadi pening sekejap. Saya pun fahamkan balik soalan dia. Saya pinjam barang kawan, ambil barang kawan tu. Okey, lepas tu, tak minta izin kawan tu. Tak jumpa kawan tu. Tapi saya mewakili kawan tu. Sebab saya tahu kawan saya tu baik. Dia mesti kata, pakailah. Saya pun jawab sendiri, Mat, pinjam ya? Dia pun jawab, pakailah. Sendiri jawab. Tak kena, tuan-tuan. Jangan mana-mana ya. Jangan mana-mana. Tu. Okey? Jadi ambil tapi izin tu dikategorikan sebagai mencuri. Ambil hak orang. Tapi izin. Okey? Seterusnya rasuah. Ini satu hal lagi. Ini satu perkara yang merosakkan masyarakat, bangsa, agama dan negara. Dan seluruh sistem dalam masyarakat yang akan rosak bila ada rasuah. Rasulullah sebut apa dia? Lu'inallahu rashi wal murtashi. Allah Ta'ala melaknat sesiapa sahaja yang terlibat dengan rasuah, yang menerima dan yang ada di antaranya. Semuanya kena laknat oleh Allah Ta'ala. Rasuah. Tak ada keuntungannya rasuah ni. Jangan sekali-kali terlibat dengan rasuah. Tu ceritanya. Sebab tu kita selalu ditegaskan dengan tema anti-rasuah, anti-rasuah. Jangan pula esok kita berrasuah, orang pun cakap, kita duk sibuk anti-rasuah, anti-rasuah, orang pun cakap, entah rasuah je. Satu hal pula. Dah jadi lain pula ceritanya. Jangan. Rasuah jangan terlibat. Ya, pecah amanah. Ni pun satu hal. Jual maklumat lah, apalah. So, apa lagi? Klaim menipu. Ni pun satu hal juga. Ada orang jumpa saya, Ustaz, saya ni Ustaz, dah menipu klaim ni Ustaz. Macam mana Ustaz? Itu nanti kita akan cerita.
Macam mana duit halal ni, duit haram ni nak dibuatkan macam mana? Tu kita tengok nanti ya. Dan apa sahaja sebarang urus niaga yang haram. Tak kisahlah urus niaga berkenaan tentang pelaburan ke, investment contohnya. Investment dan sebagainya mestilah halal. Jangan ada yang haram. Okey. Seterusnya Allah Ta'ala firman lagi. Ya, dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 188. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Dan janganlah kamu makan harta ataupun mengambil harta orang-orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Dan janganlah kamu menghulurkan harta-harta kamu dengan memberi rasuah kepada para hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan berbuat dosa padahal kamu mengetahui akan salahnya. Yang Allah Ta'ala pesan. Jangan kita ambil harta tu dengan cara yang salah. Biarlah kita miskin tuan-tuan. Yang penting harta kita halal. Biarlah kita miskin tuan-tuan. Yang penting kita tidak menjadi manusia yang hina di sisi Allah. Biarlah kita miskin tuan-tuan. Tidak kaya di dunia. Yang paling penting diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak tuan-tuan? Masa pun tak banyak ni. Saya tak tahu kenapa jam ni cepat sangat. Pakai elektrik ke apa tak? Lalu pakai bateri. Ni pakai elektrik pula dia. Ya, ada masa sikit lagi tuan-tuan ya. Ni. Jangan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kalau kita buat perkara haram itu mendapat pahala, jadi kita yang menolong orang buat benda haram tu juga. Maaf kasih. Kalau kita buat benda haram itu mendapat dosa, kalau kita menolong orang buat benda haram juga, dah tentu berdosa. Walaupun kita tolong dia. Tapi kalau kita tak tahu urus niaga tu haram, nampak macam halal je, tu tak apa. Tapi kalau kita tahu dengan jelas-jelas dia itu haram, maka kita tak boleh buat dan turut serta dalam perkara tersebut. Seterusnya, Allah Ta'ala firman lagi dalam surah Ma'idah ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebaikan dan bertakwa. Dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan maksiat dan pencerobohan. Nampak? Allah Ta'ala suruh kita tolong orang buat benda baik. Jangan tolong orang buat benda jahat. Walaupun orang tu minta tolong dengan kita. Kalau perkara tu perkara buruk, tak boleh. Sebab dalam Islam tidak ada istilah niat menghalalkan cara. Seingat saya tak ada. Kenapa mencuri ni? Sebab nak tolong orang susah. Sebab apa? Sebab orang kaya ni kedekut. Haram hukumnya. Tu tak boleh. Jadi kita kena tolong yang buat benda baik je. Yang benda buruk tidak boleh. Jadi boleh bayang tak tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ni duk kumpul harta banyak-banyak. Kita ni bukan hidup selamanya. Cukup time meninggal juga. Lebih-lebih sekarang ni kita selalu diperdengarkan dengan khabar kematian orang sekeliling kita. Ketika musim pandemik, sekarang ni musim fasa peralihan ke fasa endemik ni, dengar duk kematian keliling kita. Kita pun tak tahu nak mati bila. Kita duk kumpul harta-harta kita ni, kalau sempat kita belanjakan tak apa. Kalau tak sempat, maka dia akan diwarisi oleh waris-waris kita. Boleh tak tuan-tuan dan perempuan sidang penonton yang budiman yang mati Allah sekalian? Boleh bayang tak harta yang kita tinggalkan nanti kalau kita mati datang daripada sumber haram? Harta pusaka yang kita tinggalkan ini datang daripada sumber yang haram. Macam mana waris-waris kita nak terima? Kalau waris kita tak tahu, tak apa. Halal bagi dia, tapi haram bagi kita. Kalau waris kita tahu. Kita banyak harta, tapi harta kita haram. Tidak dibersihkan lagi. Waris-waris nak guna harta sebab waris-waris susah orangnya. Tapi tak boleh ambil sebab itu adalah hasil yang haram. Sebab waris tahu itu daripada sumber yang haram. Maka tidak boleh ambil. Jadi kalau tak boleh ambil macam mana? Kena serahkan kepada Baitul Mal. Seperti mana saranan daripada Al-Fadilatul Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi menyebut bahawa sesuatu yang haram itu tidak boleh dimiliki. Sebaliknya ia hendaklah menjadi milik maslahah ammah. Jadi dengan kaedah itu, kita pula di Malaysia memiliki Baitul Mal
khususnya di Selangor Darul Ihsan ini, di bawah Majlis Agama Islam Selangor, adanya bahagian Baitul Mal, maka serahkan kepada Baitul Mal. InsyaAllah harta itu akan dibersihkan bagi kegunaan manfaat umum. Ni tuan-tuan. Nak guna sendiri tak boleh. Tetapi dia boleh bersih dengan cara menyerahkan kepada Baitul Mal. Ingat. Ya, ada orang pula pesan, Ustaz, kalau harta haram ni Ustaz, kalau kita sedekah mungkin boleh kot. Harta haram tak boleh sedekah, tuan-tuan. Sedekah tak boleh, wakaf tak boleh, infak tak boleh, derma tak boleh. Tak sah semuanya. Yang peritnya lagi, dahlah tak sah, dosa kita tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau kita serah kepada Baitul Mal, maka dosa kita akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Itu sebagai salah satu tanda untuk kita bertaubat. Tapi jangan duk harap pula serah kepada Baitul Mal tu, Ustaz, dosa diampun, dapat pahala tak? Pahala tak dapat cakap ni. Dia ingat saya lah, kalau salah minta betul kan? Tapi yang paling penting yang kita nak, dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala. Ni bulan-bulan Ramadan, lagi-lagi bulan Ramadan ni, kita minta Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Kan? Tak lama lagi kita akan menghadapi bulan ke-10, bulan Syawal. Tak lama lagi bulan Zulqaedah. Tak lama lagi bulan Zulhijjah. Kita ada sambut lagi satu lagi, Hari Raya Aidil Adha, bagi siapa yang tidak menunaikan haji. Yang ada menunaikan haji, maka dia akan melaksanakan ibadah haji. Ni, lagi-lagi begitu. Kena bersihkan harta. Ya. Jadi tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, sidang penonton Facebook Live Majlis Agama Islam yang saya sayangi sekalian. Masa tak berapa nak ada, tuan-tuan. Sangat mencemburui. Saya biasa ceramah 4 jam. Paling ringkah pun 2 jam. Kali ni suruh setengah jam je. Macam mukadimah je, tuan-tuan. Okey, tak begini, tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan. Kita dah sucikan harta kita, bersihkan harta kita daripada yang haram. Sekarang tinggal yang halal je. Kita dah sucikan harta kita dah. Harta kita campur-campur tadi. Kita dah tolak yang haram, dah serah Baitul Mal. Satu. Lepas tu tinggal yang halal. Yang halal ni pula, tuan-tuan, kita nak bersihkan dia. Dengan cara apa? Berzakat. Kita pula sedia maklum kalau di Selangor. Selangor adalah bulan berzakat. Lembaga Zakat Selangor selalu kempen bulan berzakat. Jadi, kita gunakan kesempatan dalam bulan Ramadan ini untuk bayar zakat. Bila sebut bayar zakat, tuan-tuan jangan ingat zakat tu hanya zakat fitrah je. Zakat ada 2. Satu, zakat fitrah. Yang kedua, zakat harta. Tu, kena bayar dua-dua ni. Ada orang cakap, Ustaz saya bayar Ustaz setiap tahun Ustaz. Harta saya banyak Ustaz. Alhamdulillah diberkati. Bukan mahal pun Ustaz. Betul tu. Saya duk bayang zakat harta memang tak mahal lah. Daripada keseluruhan harta yang perlu dizakatkan itu, yang hanya perlu dikeluarkan zakat hanya 2.5%. Tak sampai pun 3%. Bukan 25%. 2.5%. Ni. Pak kata orang bandar lah. 25% sikit. Kalau sejuta, baru 25,000. Sikit 25,000 tu. Kalau dia tengok 25,000 tu memang banyak lah, tuan-tuan. 25,000 nak sampai 100,000, kena 75,000. 100,000 nak sampai sejuta, kena ada 900,000 lagi. Kan jauh tu. Nak bagi bayang lah tu. Sebab kita tak sempat nak melukis apa semua ni. Ni. Nampak? 2.5%. Oi, bagus pakcik ni. Setiap tahun berapa pakcik bayar zakat? RM7 Ustaz. La ilaha illallah. Tu zakat fitrah, bukan zakat harta. Nampak? Jadi zakat tu ada 2, tuan-tuan ya. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat harta. Allah Ta'ala sebut, tuan-tuan, banyak kali pasal zakat ni. Tak silap saya, lebih 32 kali Allah Ta'ala sebut perkataan zakat dalam Al-Quran. 32 kali, tuan-tuan. Ya, contohnya Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nur ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus salah wa atuz zakah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Dan dirikanlah kamu akan sembahyang serta keluarkanlah zakat dan taatlah kepada Rasul supaya kamu beroleh rahmat. Nampak? Allah Ta'ala sebut zakat banyak kali dalam Al-Quran dan wajib kepada setiap orang Muslim. Yang pertama zakat fitrah yang dibayar bermula bulan Ramadan sehinggalah di hujung Ramadan, iaitu sebelum kita solat sunat Hari Raya Aidil Fitri. Punya banyaklah masa ni bayar, tuan-tuan. Mudah bayar zakat ni, online je. Online je, bukan susah pun. Itu yang pertama, zakat fitrah. Yang kedua tuan-tuan, namanya zakat
Harta. Macam mana nak kira zakat harta Ustaz? Senang gini. Tuan-tuan campurkan semua segala pendapatan dan harta tuan-tuan yang berkembang tu, gaji ke, saham ke, apa, perniagaan ke, whatever lah, gaji tetap, gaji sampingan, allowance, bonus, segala-galanya. Termasuk KWSP yang dikeluarkan untuk tambah-tambah duit. Ni musim-musim KWSP ni. Ada kawan-kawan dah raya awal. Ya. Jadi masukkan sekali, campur semua, tolak semua, tanggungan-tanggungan, bakinya itu dikirakan untuk zakat 2.5%. Bayarlah tuan-tuan. Mudah tuan-tuan, bayar online je. Sebab apa? Zakat ni wajib. Siapa yang mengingkari kewajipan zakat, maka berdosa dia. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat sedang penonton Facebook Live yang dirahmati Allah sekalian, Allah rindunya dengan tuan-tuan. Nak jumpa lagi ni tahun depan rasanya. Kita ni bukan orang popular. Jadi sebagai kesimpulannya hari ni, jadi kalau kita sucikan harta kita, ya, dengan mengasingkan yang haram serta menyerahkan kepada Baitul Mal, kemudian kita bersihkan harta kita yang halal itu dengan zakat, insya-Allah hidup kita akan diberkati, amal ibadah kita akan mudah dan seterusnya diterima oleh Allah Ta'ala, dan amal ibadah yang diterima oleh Allah Ta'ala itu akan menjadi pemangkin kepada kita untuk menjadi hamba Allah Ta'ala yang taat, bertaubat dan sentiasa bersyukur kepada Allah. Jadi cukup sekadar itu tuan-tuan. Segala yang baik itu semuanya datang daripada Allah Ta'ala melalui guru-guru saya kepada saya. Tak ada apa pun pada saya. Saya cuma kongsikan je kepada tuan-tuan apa yang telah disampaikan kepada saya. Yang pasti daripada saya, sebarang ketelanjuran, kelancaran kata, terkasar bahasa, saya mohon ampun dan maaf banyak. Semuanya atas kesilapan, kefakiran dan kejayaan ilmu yang ada pada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita jumpa lagi dalam segmen-segmen yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.